Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa kurubina wa syuhada'i wa salihin wa ila arwahi jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi illa magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min khafin ila khafin min ladun antama ila yaumil qiyamati syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi khususan almarhum Haji Ma'ruf bin Abdullah wa usullihi wa furuhi wa man yantasibu ilaihi ajma'in wa ila ruhi hadirina wa likulli kafatin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimulakan yang dikasih Imam Masjid Kampung Parit Banyumas, yang dihormati yang dikasih pengurusi dan seluruh ahli jatong kuasanya, yang dihormati yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rafa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia, pada pagi yang indah ini. Kita duduk lagi di dalam syurganya Allah, syurga dunia yang disebutnya. Karenanya orang nak yang kembali ke pangkal jalan logiknya, kalau kita tengok, kalau dulu dia berhajingan tengik, kalau kita tengok dia pergi ke masjid, kita dalam otak pemikiran kita adalah, oh orang itu dah bertaubat. Bajingan tengik dulu kaki rampok, ayam tengah telur benjut dia juga. Ayam tengah telur disauk juga. Jadi kalaulah dia ni nak baik, dia pergi ke masjid, baru orang tengok, oh dia dah bertaubat. Cuba kalau dia bajingan, dia pergi karaoke, orang tu tak taubat lagi ke? Padahal dia perginya berzikir agaknya lah. Dia tak logik tempatnya. Jadi tempat orang nak bertaubat adalah pergi masjid atau pergi surau. Iya. Kalau dia pergi karaoke, pergi mancing, penuh cakap, oh kau ora taubat neh tu wong kuwi. Itu sebab pandangan manusia itu rupanya sudah diperlihatkan bahawa masjid atau surau itu adalah tempat kembali ke pangkal jalan, tuan-tuan. Itu sebab besok di yaumul akhirat ada dua jalan. Jalan mana yang kita nak tuju? Jalannya satu je, cuma melepasi tu. Nak lepas ke tak lepas, yang disebut titian sirat. Tu kat situlah. Kalau kita lepas terus, alhamdulillah. Diriwayatkan perjalanannya, masya Allah. Ya, kalaulah titian sirat itu ada 7 custom atau 7 tol, kita kena bayar dulu ke 7 itu baru selesai. Diriwayatkan mendaki je 1000 tahun. 1000 tahun kat sana lah. Sama ada kita merangkak ke, kita menghensut ke apa ke, depend of kita punya ibadah. Menaiknya adalah 1000 tahun, mendatarnya 1000 tahun, menjunamnya 1000 tahun. Ada diriwayatkan orang yang meniti titian sirat itu umpama kilat, lap-lip, sampai dah. Kata 3000 tahun. Ya, oleh kerananya dia tak nak tengok. Diriwayatkan bahawa dia merentangi akan neraka yang paling ringan, kan? Bukan neraka yang berat, yang ringan itu. Dah jatuh baru pilih di mana. Itu hufarun min hufarin niran, lubang neraka dan Allah Rabbi na'udzubillah. Dan kita minta supaya kita meniti titian sirat itu umpama lap-lip tadi tu kilat, teman. Bagaimana nak macam kilat? Kita dikilatkan ke dunia ni. Pergi masjid macam kilat, sampai dah. Ini pergi masjid tak tunggu azan. Macam saya lah, tuan. Ini air boleh tuang, Ni fresh orange, tuan. Iya, kalau tak dituang air ni kan suara saya tengah hilang. Anda al-maklum bulan-bulan Maulid ni cakapnya tak ada pelan. Pelan semua tidur, tuan. Macam semalam lepas solat Jumaat ada majlis tazkirah juga.
kena high volume. Sebab al-maklum panas. Semua dah tunduk. Itu sebab tuan-tuan, kalau dalam masjid kita ni cuma hanya solat saja kita memandang antara dua lutut kita. Tapi kalau kita dengar tazkirah atau dengar khutbah, jangan tengok tempat situ. Kenapa? Wah, jinnya pun pakai trompet tuan. Put nak tengah hari. Ya, semalam hari Jumaat dia tunduk, mulalah dia siwir. Nak tangan pun mendagu. Wah, ini kalau boleh jangan. Dah dia ajar adabnya masuk surga. Doa lah banyak. Baca doa tu jangan sekali tuan. Doa masuk surga. Ada yang tak baca doa ni. Kamu bapak dah baca doa masuk surga? Berapa kali doa? Sekali. Banyak kali lah. Kurang-kurangnya 3 kali merayu dengan Allah Ta'ala. Itu sebab permohonan sekali belum tahu diterima tu. Permohonan pertama reject, rayuan lagi, reject, merayu lagi. Banyaklah merayu. Kerana Allah tempat rayuan. Rahna Jalil, rayuanku. Okey, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, oleh kerananya ini bulan-bulan Maulid atau disebut bulan kelahiran ataupun hari lahir lah, senang ceritanya. Hari lahir Rasulullah. Kata bid'ah itu dalam khutbah dah sebutkan. Dia kata bid'ah, bengkak juga orang kata bid'ah ni. Memang bid'ah. Ya, sebab zaman Rasulullah tak disambut. Tapi bagaimana nak dikaitkan supaya dia tidak menjadi bid'ah? Ni tuan-tuan. Ketika mana Rasulullah memasuki Masjid Nabawi, maka para sahabat ni dah berbaris tuan-tuan. Ya, berbaris tapi tak disebut Maulid lah, tak disebut. Rasulullah datang, para sahabat semuanya bangun dan semuanya berselawat pada Rasulullah. Bangun kan. Itu sebab orang yang berselawat itu memberi penghormatan. Kita negaraku je terus berdiri tegak. Dengan selawat, relax kan. Ni kita tuan. Kita lebih peka. Peka kepada lagu negaraku, tapi jadi pekak kalau kita selawat. Ini. Ya. Itu sebab selawat pun banyak kaedahnya. Kalau orang dulu dia berselawat ni tuan-tuan, mula-mulanya duduk aja. Tapi oleh kerana para ulama ya dah mengatakan bahawa ketika mana berselawat kita memberi penghormatan kepada Rasulullah. Ada hadis-hadisnya. Sehingga kenapa kamu berdiri? Maka seperti mana yang diriwayatkan bahawa bila Rasulullah mendatang ke masjid, para sahabat hormat dengan Rasulullah dengan berselawat dalam keadaan berdiri tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat rahmati Allah, sebenarnya kita nak ambil tahu ramai yang kita tak faham lagi apa yang Allah perintahkan di dalam ayat tadi tu. Ya, ayat disebut ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan juga malaikat itu berselawat pada Rasulullah, pada Nabi. Jadi Allah lus-lus kita. Tahu lus-lus kan? Dia nak cakap Melayu lus-lus apa? Dilus-lus. Nak cakap Melayunya apa? Dibelai. Allah belai kita tuan. Wahai orang yang beriman, selawatlah. Kenapa tuan? Kalau kita tak selawat, maksudnya kita ni orang yang paling apa tuan? Bodoh lah senang cakap. Susah nak cakap, malu. Bodoh lah. Kenapa? Tak tahu ceritanya. Ceritanya itu sebab Allah sendiri berselawat. Allah tidak beristighfar. Allah tidak bertahlil. Allah tidak bertasbih. Perkataan atau ungkapan yang Allah lakukan adalah selawat tak. Kita tak ada zikir pun. Ini kita kena tahu dia punya fungsi ni. Jadi Allah selawat ini untuk siapa? Direnung tuan. Allah dah sebut innallaha wa malaikah. Allah dan malaikat. Jadi Allah berselawat ni untuk siapa tuan? Agak-agak untuk siapa? Itu sebab kita kena ingat Allah berselawat untuk Rasulullah. Bukan tuan. Kerana Rasulullah lah Allah berselawat. Jadi selawat Allah ni untuk siapa? Itu sebab kalau kita tahu tuan, itu sebab
Kalau boleh satu hari itu 1000 kali berselawat kan. Selawat 1000 kali. Macam mana tak 1000 kali? Allah, kalau 1000 lepas solat tu 200 je, tak sampai pun setengah jam tuan. 200 kali 5, 1000 lah. Betul? Kita ni jangan 1000 berat, tak bayar. Kita ambil loan 80,000 macam bayar. Ya tak. Man by man le. Berapa tahun? Ikat. 5-6 tahun ikat le. Sebulan berapa? Gitu. Ya baru kita boleh bayar. Yang ini 1000, tu tengok 1000 banyak. Padahal terlalu sedikit. Kalau lah 1000 itu 24 jam, 1 jam nak berapa? Berapa 1 jam? 24 bagi berapa tahan? Kalau 24 kali berapa 1000? 24 kali alah 30 aja. Lebih kurang 30, 40, 50 je tuan. Itu pun dah lebih. 1 jam 50. 1 jam 60 minit. Jadi 1 tu seminit. Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu seminit lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup tak? Cukup 1000. Kalau nak bagi gitu pula. Kita ni jenis orang yang tak sabar. Sebab Allah dah kata kalau melakukan ibadah itu kena sabar. Wa tawasau bis sabar. Ibadah itu kena sabar. Saya dah sebut banyak kali. Tapi dalam ilmu syarak dia kata pesan berpesan dengan kesabaran. Dari segi ilmu tasawuf, ibadah itu kena sabar. Jadi Allah ini berselawat, innallaha wal malaikah. Allah dan juga malaikat sallu ala nabi, selawat pada Nabi Rasulullah. Jadi Allah berselawat untuk siapa? Wah, ini kita renung. Untungnya kita umat Muhammad tuan-tuan. Allah berselawat kerananya Rasulullah. Kita berselawat kerananya Rasulullah dan Allah. Jadi kalau kita selawat, Allah bagi kita berapa sekali? 10. Jadi Allah selawat untuk siapa? Ya untuk kita lah. Allah Ta'ala bagi kita. Itu Rasulullah yang sebut. Sekali kamu selawat, maka 10 Allah bagi sekali. Allah bagi. Jadi Allah selawat untuk siapa? Ya kita. Kerananya keberkatan, kemuliaan akan selawat. Itu Allah. Malaikat berselawat juga. Untuk siapa malaikat selawat tu? Apa malaikat ni banyak dosa? Malaikat ada dosa tak? Tak ada dosa. Jadi kalau tak ada, siapa dia nak guna selawat? Tapi Allah sebut dia selawat juga. Selawat malaikat adalah untuk ya kita juga. Rasulullah sabda macam mana tuan? Jibril bagi tahu Rasulullah, wahai Rasulullah, bila mana umatmu sekali selawat, para malaikat, seorang malaikat 70 kali ganda berdoa pada Allah, ampuni orang itu. Baru satu malaikat 70 kali dia minta. Dan malaikat ni doanya tiada halangan. Kenapa? Dosa tak ada. Suci dalam debu. Mungkin tak tahu dulu. Kita yang berdebu, yang suci malaikat. Kita ni banyak sangat sangitnya. Itu berdebu. Jadi malaikat berselawat, bermunajat pada Allah supaya mengampuni orang yang berselawat. Jadi kita berselawat, Allah bagi 10. Kalau kita berselawat, malaikat doakan kita 70 kali untuk diampuni dosa kita sekali selawat. Kalau banyak kali, fikir sendiri. Selawat pun tak ada tuan. Hari ni dah berapa selawat? Bangun tidur dah berapa kali selawat? Kita renung tuan. Kita renung. Sebab selawat itulah perintah Allah, supaya kita melakukan selawat itu sendiri. Okey, kita dah tengok Allah berselawat untuk kita juga. Malaikat selawat untuk kita. Jadi Allah lus kita, hai orang yang beriman, selawatlah kamu ya kepada Nabi. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sambungannya wasallimu taslima. Apa wasallimu taslima? Dari segi ilmu tasawuf mudah je tuan. Ya. Kita berselawat untuk apa? Meninggikan darjat. Kita berselawat meninggikan darjat dan memenuhi kriteria yang Rasulullah ndak tuan. Jadi bagaimana kita nak meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tuan-tuan? Ini kita renung.
Itu sebab kita nama ya cinta Rasulullah. Ya, kita cinta Rasulullah berselawat. Selawat. Ya. Jadi apakah sebenarnya yang kita zahirkan pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berselawat, tuan-tuan? Sebenarnya kita masih lagi gagal selagi kita kalau melakukan ibadah tak mengikuti akan citanya Rasulullah. Ya, Rasulullah kalau contoh dalam bab solat, tuan-tuan, yang kita bincangkan, Rasulullah kata macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam aku. Itu je kata Rasulullah. Solat macam aku. Rasulullah solat tak pakai songkok. Ya, tuan. Jadi mutaslimanya kita gagal kat situ. Kita tak dapat meningkatkan darjat itu. Kenapa? Rasulullah pakai serban, kita pakai songkok. Jadi tak ada apa-apa benda lah. Cuma nak solat aja. Lain nak melarang ke mancing ke nyawit ke apa ke, itu terpulang. Kerananya apa, tuan? Wasallimu taslima, sejahtera dan ketinggian darjat itu kita kena adaptasikan dalam ibadah. Kalau lah Rasulullah kata solat macam aku, Rasulullah solat pun tak pakai songkok. Rasulullah solat pakai baju Melayu. Tak? Pakai kain malaikat. Ada? Tak disebut. Rasulullah pakai apa? Pakai jubah, tuan-tuan. Rasulullah pakai serban, pakai jubah dan ditambah dengan ridaknya. Itu Rasulullah sebut. Solat jangan hanya satu pakaian, maka letakkan ridak di bahumu, dia kata. Barulah Allah suka. Kenapa, tuan-tuan? Ketika mana wahyu solat itu nak diturunkan, Jibril tidak mampu nak membawanya. Maka Allah perintahkanlah akan Jibril, jumpa Rasulullah, suruh Rasulullah jumpa aku. Itulah berlakunya peristiwa Isra Mi'raj. Hanya semata-mata mengambil satu wahyu. Apa dia? Solat tak. Cuma solat saja. Dan ketika mana Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, Rasulullah tak pakai baju kot tali tai, tak. Apa yang Rasulullah pakai? Ya, Rasulullah pakai jubah, Rasulullah pakai serban, Rasulullah pakai ridak dan juga capalnya. Sebiji Rasulullah. Dan baju capal serbannya itulah di depan Allah, tuan. Itulah yang dipersembahkan oleh Rasulullah di depan benar-benar Allah Azza wa Jalla. Bila Rasulullah kata, wahai umatku, solat macam aku, kita tak layan Rasulullah, tapi kita solat. Bermaksud para ulama tasawuf mengatakan kita tak serupa bikin. Kita melakukan ibadah yang Allah kata, selawat, ikutlah apa yang Rasulullah, sehingga Allah turunkan satu ayat yang supaya kita ingat benar-benar, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ikutlah apa yang Rasulullah ajar pada kamu sebagai petunjukmu. Wadinil haq, agama yang benar, tuan-tuan. Liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Kalau kamu tidak ikut agama ini, kamu akan sesat sesatnya. Kamu akan menjadi musyrik, tuan-tuan. Jadi kalau Rasulullah dah ajar gitu, kenapa kita tak ikut? Kerananya kita masih lagi mengagungkan budaya kita. Adakah budaya kita ini boleh membawa kita ke syurga? Kita pakai songkok, Tengku Abdul Rahman pakai. Kita kan ada sunnah orang Melayu. Bingung pula yang cakap gitu, sunnah orang Melayu. Orang Melayu ada sunnah dia tu. Ada tuan, bukan tak ada. Dia tak faham apa itu sunnah. Kalau ada sunnah orang Melayu, orang tu kena sunat lagi. Ada orang Melayu ada sunnah. Pergi tu. Sunnah bermaksud apa? Hanya ada pada baginda Rasulullah saja. Orang lain tak ada. Tengok para ulama terdahulu, dia semua ikut gaya Rasulullah. Kenapa kita tak nak ikut cara Rasulullah? Okey, kita lihat, tuan-tuan. Kalau hari ini dikhabarkan nak berizazah sanad memakai serban. Apa kalimah pada serban? Itu sebab kita jangan pakai alhamdulillah dah pakai, tapi cari guru bagaimana nak memakainya supaya kalimah itu wujud dalam pemakaian serban, tuan. Ya, sebabnya guru dah mengajar. Rasulullah pun dah bagi tahu
wahai Ali, carilah guru walaupun belajar huruf alif. Satu tu alif tak? Macam alif tapi bukan. Dia satu pula. Tapi macam alif tak? Macam alif juga. Dah belajar alif. Loh, alif rupanya bukan tegak saja. Rupanya macam-macam alif. Ada disebut alif wasal, fungsinya lain. Ada disebut alif qata, fungsinya lain. Ada disebut alif mat, fungsinya lain. Mat rempet tak ada. Dia mat aja. Fungsi alif mat ada. Ya, ada dinamakan alif asli. Ada. Kok pirang-pirang? Ya, kerananya walaupun belajar huruf alif kena berguru. Begitu juga dalam pemakaian sunnah, kita kena ada gurunya supaya kita mendapat silsilahnya, rentetan guru kepada guru kepada guru terus kepada Rasulullah, barulah kita mendapat sanadnya. Apa maksud sanad? Wak sanad. Ada wak sanad. Nama Sanusi panggil sanad. Ada? Siapa wak sanadnya? Kenapa? Daripada perkataan Sanusi. Dan jadi sanad short form. Kalau nanya apa ni abang Nat, namanya Arsyad Bangsat. Itu macam mana? Pendek nama. Kalau sanad namanya Bang Nat. Kalau nama Arsyad Bangsat. Senang aja kata. Jadi tuan-tuan, apa yang Allah perintah pada kita? Ketika mana Rasulullah SAW di Gua Hira, apabila menerima akan kalam Allah, ya perintah pertama untuk kita belajar apa kena dengan Rasulullah. Rasulullah diperintah oleh Jibril, Iqra ya Rasulullah. Rasulullah, aku raiso baca. Raiso baca. Baca nah ya Rasulullah. Aku raiso iki baca apa? Jadi apa yang dibawa oleh Jibril dan apa yang dibawa oleh Jibril? Maka dipeluknya Rasulullah oleh Jibril sehingga Rasulullah sesak nafasnya. Ya, tapi pelukan penuh kasih sayang, teman. Dipeluk. Maka apabila dipeluk, maka terus berwusullah Rasulullah kepada Allah, dan ketika itu Rasulullah terus boleh baca. Bermaksud ada pengizazahan antara Jibril dan Rasulullah kan. Itu Rasulullah kan diizazahkan oleh Jibril alaihissalam. Bagaimana dengan dipeluknya? Maksud ada body contact. Tahu body contact Pak? Orang kampung ngomong apa? Kalau body contact ni saya cakap orang Jawa 200 gambut sana, body contact. Jadi sini cakap apa? Ngecas lah senang. Maka dicas lah. Maka Rasulullah terbukalah akan hijabnya dan menerima segala wahyu daripada Allah. Mula-mula kan, mula-mula nak melakukan ibadah tu perlu ada gurunya, yang perlu ada dicas. Kita pakai ibadah tak ada apa, kita buat sendiri. Nak ngecas apa? Ya tak ada ngecas. Ini itu contoh, ataupun begitulah sebenarnya. Itu apabila sebab tuan-tuan, apabila kita melakukan ibadah, kita pakai serban, pakai jubah, belum rasa apa-apa lagi. Belum rasa. Kenapa? Sebab tidak ada yang ngecaskan. Tak ada yang ngecas, ngaren tak ada. Disebut sanad ataupun silsilah ataupun wasilah. Ini tak ada. Itu sebab kita belajar ilmu solat contohnya. Dari dulu cikgunya ngajar lebih kurang. Ya. Kenapa? Kita yang setan tahun lagi. Belajarnya darjah 1, 2, 3, 4, 5 itu umur 7, 8, 9 tahun, 10 tahun. Lepas belajar lupa. Kenapa? Dah kata Melayu mudah lupa. Wah, itulah masalahnya. Suruh angkat betul-betul dia gini-gini je. Kenapa boleh gitu? Cikgu tak ajar gitu. Tapi ada cikgu ajar gitu, Ustaz. Cikgu ni foto air lah. Itu sebab dalam tasawuf nak angkat tangannya ada dia punya hikmah dia. Kehebatan orang yang beristi'lam benar, tuan. Bukannya gitu-gitu, tak. Dia ada dia punya asma'nya, ada dia punya kalimahnya, ada dia punya pancanya. Jadi tuan-tuan, kenapalah kita ini tidak meninggikan darjat kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Kerana daifnya kita dengan selawat, kan? Mudah. Kenapa kita cakap je cinta Rasulullah,
tapi tak dapat menzahirkan. Kalaulah teruna dan dara mempunyai perasaan kasih sayang, dia cuma dablok menung aja, jadi tak? Tak akan jadi. Jadi dia kena zahirkan, I love you, I love you. Baru ada penzahiran dia. Maksudnya kena ungkap yang pertamanya. Kena ungkap, I love you, I love you. Gosok ketak, ya lap aja. Jadi begitu juga kalau kita cinta pada Rasulullah, I love you juga, tapi disebut macam mana, kalau kita dengan makwa kita, pengalaman tak? Saya pengalaman tuan, I love you darling. Dia pun balas, I love you too. Wah, punya sukanya kita. Mula-mula bercinta, betul tak? Bila dia balas, punya suka. Tengok Allah dan Rasulnya. Allah bagi selawat tu, punya sayangnya bagi Rasulullah. Yang sehingga Allah gelarkan dia Habib, Allah kekasih. Kita dengan mawa kita, ya Habib, ya Abi, kan ya Abi, ya Habib, ya macam-macam lah bahasa, antam lah labu. Ya mai, oh mak, pengalaman mak, I love you tak? I love you too mak. Jadi macam mana kita nak zahirkan? Pertama adalah ungkapan. Adakah cukup untuk I love you only? I love you. Ya tak. Paling hebat-hebatnya apa? Nak berhubung payah penuh sana. Tak minta pun mawa. Di belakang engset Cikai punya yang 299 nya pakai. Mahal sangat, tak mampu. Bukan Sony macam ni, apa ni? Ini namanya bukan calang tuan, BlackBerry. Tapi view aja dah. BlackBerry hebat no. Paling cikat pun dibagi. Kenapa? Dia menzahirkan sayang dia pada makwa dia tu. Jadi kita kalau nak menzahirkan sayang dengan Rasulullah, selain ungkap apa? Selain kita ungkap, apa kita nak zahirkan? Ya buatlah apa yang Rasulullah buat. Rasulullah pakai tongkat. Wah, kok aku nanti macam tua sangat. Yang lain lah, yang lain. Sunnah Rasulullah terlalu banyak. Ya, pakai tongkat, loh aku nanti kata orang tua pula. Yang lain, cari lain. Yang ramai kawin pahat. Ini paling ramai ikut sunnah dia. Apa dia buat? Kawin pahat. Sunnah Rasulullah dia kata. Allah Tuhan, kau kui piye kui. Hidupnya belum secara sunnah. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita nak menzahirkan sayang kita dengan Rasulullah, ketika mana kita menghadap Allah sebiji macam Rasulullah, apa dia? Ini yang kita sebut. Satu kita ke Rasulullah tengah gering tuan-tuan. Rasulullah ni dah senang ceritanya, dah dia hujung-hujung hayatnya. Jadi ni kisah ni popular tuan. Cuma saya nak bawakan apa sebenarnya cerita senang-senang story dia apa disebut motivasi kita apa tu sebenarnya. Okey, saya nak sebutkan tuan-tuan kena ingat. Ya, kita kalau pakai serban, pakai jubah ni, kalau kita tak rasa, maksudnya kita belum nampak jalannya. Okey tuan-tuan, ketika mana Rasulullah dah gering, Rasulullah dah lama tak membuat tazkirah pada sahabat pun rindu tuan-tuan. Rasulullah dah gering. Maka ketika itu digagahi, Rasulullah datang ke masjid, masjid Rasulullah dengan rumah Rasulullah mananya? Ya situlah. Sebelah dia tak sebut sebelah. Ya masjid Rasulullah dengan rumahnya apa? Ya situlah. Itu sebab apabila Rasulullah datang, lepas tu diangkat oleh sahabat-sahabat naik ke mimbar tuan-tuan untuk memberi tazkirah. Apa yang Rasulullah sebut? Wahai sahabatku kalian, adakah sekalian bersaksian aku telah menyampaikan segala amanatku kepadamu? Ya. Apa yang sahabat kata? Ya Rasulullah, tiada Tuhan yang kami sembah, hanyalah Allah, dan kami bersaksi kamu adalah pesuruh Allah. Maka Rasulullah beristihaj, wahai Allah, lihatlah bahawa aku dah sampaikan segalanya kepada umat aku. Maka banyak cerita, ya, Rasulullah mohon keampunan, dan aku dah tak lama lagi hidup. Sahabat sedih semua tuan. Kalau ketika itu tuan, contohlah kalau makwa kita ni dah tahu dia nak jiun tuan-tuan,
Oh ya Allah, macam mana rasa dia? Rasa kita ni macam mana entah. Ya, ketika itu Rasulullah tuan gering ataupun sakit tuan. Ya, diriwayatkan hanya beberapa hari tinggal. Maka Rasulullah kata apa? Adakah aku ada melakukan kesalahan dan juga kesilapan pada kamu? Para sahabat kata apa tuan? Wahai Rasulullah, kamu adalah orang yang tidak pernah membuat kesilapan. Sebabnya para sahabat tahu Rasulullah adalah seorang apa tuan? Maksum, tiada kesalahan. Ya, sahabat semua dah sedih kan. Last kali Rasulullah kata apa? Wahai sahabat kalian, adakah aku ada hutang dengan kalian? Jadi sahabat pun kata, mana ada hutang Rasulullah dengan kita? Kita berhutang, Rasulullah adalah. Tapi sekunyong-kunyongnya seorang sahabat bangun, bingkas bangun. Ya Rasulullah, engkau ada hutang dengan aku. Nah, ini yang terkejut para sahabat. Lah hutang apa pula orang ni? Orang yang muda lagi. Ya, diriwayatkan dah puluhan tahun lah, mungkin dalam 30 tahun. Ya, ketika dia kena itu adalah umur belasan tahun. Wah, yang namanya Uqasah. Sahabat tu namanya Uqasah, tuan-tuan. Wahai Uqasah, hutang apakah yang ada pada dirimu? Yang aku ada pada dirimu? Apa yang disebutkan? Hutang aku adalah hutang ketika mana ya Rasulullah engkau naik kuda satu ketika perang Handak, kamu ceteran apa namanya tu? Cempati. Senang ceteran, saya panggil ceteran. Kenapa? Pasal dia bunyi ceter, keplak keplak gemblung, keplak gemblung, keplak gemblung, ceter, keplak gemblung, keplak gemblung, gemblung, gemblung. Ya, betul. Sekeplak gemblung. Lah itulah ceteran, itulah namanya cepati. Tapi itulah kena keplak gemblung. Inilah. Itu kalau tak ada bunyi itu dia tak jadi. Kena gua plak dulu, gua belum aku war dewe kata. Nah itu sebab dah diharamkan apa? Sekali keplak gemblung. Nah itulah. Tak tahu, tak faham masalah. Keplak gemblung tak apa. Maka ketika kamu menghayunkan pada kuda, hujungnya itu mengenai belakangku, dia kata. Rasulullah kata apa? Wahai Bilal, ambillah cepati yang kugunakan itu, datang ke sini. Bilal tuan dengan hati yang merongkol tuan, wakil nyapo kok iki nyapo lagi, maka dia pergi ke rumah temu Aisyah. Ya Aisyah, di ceterane Nabi ya iki nya arga apa? Bilal orang ngomong cuma hanya mengalirkan air matanya saja, tuan. Kali ini habislah Rasulullah kena bedal. Allah tuan, ya. Kisah ni tuan kalau baca meleleh air mata kita tuan. Tengok sayangnya Rasulullah. Sampai macam gitu pun nak dibayar balik tuan. Bila sampai ke Bilal, maka Rasulullah pegang cepatinya tuan. Cepati makan. Ini apa, ceternya. Wahai Uqasah, maka laksanakanlah apa yang kau tuntut. Uqasah bangun tuan. Abu Bakar bingkas bangkit. Wahai Uqasah, engkau perutanlah, engkau pukullah aku. Umpama engkau mukul Rasulullah, kerana aku adalah sahabat paling akrab. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, itu urusan aku dengan Uqasah. Duduk. Maka sahabat-sahabat bangun. Ya, disebut Umar bangun. Tapi dalam sirah tu tak disebut Utsman. Tak ada. Ya, tapi Ali bangkit, cucu Rasulullah bangkit, kan? Sampai ke cucu Rasulullah, wahai Pak Man, engkau pukullah kami kerana kami adalah cucu kesayangan Rasulullah. Engkau pukul kami, samalah kamu memukul Rasulullah. Wahai cucu-cucuku, kata Rasulullah, itu urusan atuk dengan Pak Man. Duduklah. Maka apa tuan-tuan, ni storynya kita nak cuba tengok. Apabila dah, wahai Rasulullah, ya, Rasulullah ke atas. Maka macam mana nak pukul? Dia ada ke atas. Maka dipapah oleh sahabat-sahabat tuan, turun. Rasulullah turun. Siapa yang dah pergi Masjid Nabawi tahulah tempat mimbar tu, ya, kat tengah-tengah tu, kat Raudhah tu. Maka turun. Maka diberinya cepati kepada Uqasah. Wahai Uqasah, laksanakanlah
hutang kamu padaku. Wahai Rasulullah, ketika mana engkau memukul kuda dan terkena padaku, aku tak pakai baju ini. Maka Rasulullah pun buka bajunya tuan. Allahu Rabbi ta'an, ya. Maka Ukasah, cepat sebelum Allah murka pada kamu. Maka ketika itulah tuan-tuan, bila Rasulullah buka baju, Ukasah mencampakkan ceteran tadi jauh-jauh. Dipeluknya Rasulullah, diciumnya Rasulullah. Menangislah Ukasah, mana boleh aku pukul orang yang membawa kami ke syurga. Maka Rasulullah kata betul, wahai sahabatku kalian, kamu nak melihat ahli syurga? Lihatlah Ukasah. Semuanya bangun tuan-tuan, memeluk dan mencium Rasulullah. Rasulullah dah sebut, kulit Rasulullah kalau disentuh tuan-tuan, maka dijamin orang tu masuk surga tuan, tanpa hisap tahun. Tak ada hisapnya tuan. Jadi bagaimana? Kita ini nak peluk Rasulullah macam mana tuan? Kesampaian kita tuan. Tapi Rasulullah dah bagi tahu dah. Orang yang memakai jubah seumpama aku dan serban, ketika dia ibadah aku peluk dia. Kenapa kita tak nak dipeluk oleh Rasulullah tuan? Kita benci kan dengan Rasulullah? Cuma nak menghadap Allah je tuan. Menghadap Allah sajalah kita menyempurnakan hajat Rasulullah. Tapi kita ni, hati kita ni bebal tuan. Nama je kita nak cinta Rasulullah, tapi Rasulullah nak peluk, kita tak hendak. Cuma nak solat saja tuan-tuan. Pakailah apa yang Rasulullah sebut. Sallu kama ra'aitumuni usalli tuan-tuan. Supaya Allah lebih sayang kita. Supaya besok di akhirat kita berada di sisi Rasulullah. Orang yang banyak selawat, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah di akhir zaman, akan dekatlah dengan baginda Rasulullah besok di yaumul akhirat. Kita tak nak jumpa Rasulullah ke tuan? Rasulullah lah penyelamat kita. Rasulullah lah yang memasukkan, yang memberi mohon pada Allah supaya kita ni dapat masuk syurganya Allah. Rasulullah lah yang memberi setelah Allah anugerahkan pada Rasulullah sebagai syufaat kubra tuan-tuan. Sehingga Allah sendiri pun selawat dengan Rasulullah. Tapi kita ini kenapa? Nak selawat pun payah, nak hidup cara Rasulullah pun payah. Cuma nak di depan Allah saja tuan. Hidupkanlah sunnah Rasulullah. Rasulullah dah sabdakan, barang siapa umat aku di akhir zaman menghidupkan sunnah aku, maka umpama dia mendapat pahala 70 syuhada syahid. Orang syuhada syahid tiada kira, terus masuk syurga tuan. Tak ada ke kita renung dan fikirkan? Cuma kita lillahi ta'ala. Ini kadang-kadang ada orang nak pakai serban time nak solat Jumaat, nak minta maaf pak imamnya. Dia tak tahu dia ini kadang-kadang zalim dengan makmumnya. Allah dah beri dah martabat orang yang pakai serban itu 70 martabat, 70 darjatnya. Ada ramai jamaah yang mohon supaya dapat 70, tiba-tiba imam tak pakai serban tuan. Ini makmum yang marah. Kerananya 70 hilang begitu saja. Percuma. Kerana sikap imam yang tak memuliakan baginda Rasulullah. Kita depan Allah macam kita hebat. Nak solat pun lupa Rasulullah lagi.
Sebab kita nak persembahkan pada Allah melalui baginda Rasulullah. Jangan zalim, wahai imam-imam. Kasihanilah bapak-bapak tua yang memakai serba, memakai jubah. Tiba-tiba kita tak pakai dan jadi imam. Zalim kita kan. Itu sebab lengkapkan diri kita ini ketika mana di depan Allah. Lebih-lebih lagi kalau jadi imam, dia pakai serban, pakai jubah, pakai ridak yang lengkap, supaya darjat itu biar tinggi. Dan makmum yang tak pakai pun boleh ngikut saing. Kerana mungkin makmum ada yang tidak kemampuan untuk memakai pakaian Rasulullah, kerana mungkin dia tidak mampu nak beli, tuan. Kita jangan salahkan mereka. Jadi direnunglah supaya kita tidak dianggap sebagai zalim, tuan-tuan. Nama nak masuk syurga Rasulullah dah bagi, kan. Kullu ummatin dakhalal jannah, seluruh umat aku akan masuk syurga. Jangan kita sia-siakan, jangan kita dera Rasulullah tidak akan masuk syurga selagi umatnya semua masuk syurga. Ada di dalam neraka, tuan-tuan. Umat Rasulullah dalam neraka. Apa yang Rasulullah buat, tuan? Rasulullah tak masuk surga, tahu, sujud di depan neraka sehingga meleleh air matanya, masuk ke dalam neraka sehingga disambut oleh kita yang masuk, kalau yang masuk dalam neraka, tuan. Kerana syufaat air mata Rasulullah, maka Allah kata, angkatlah wahai Muhammad umatmu itu. Itu sebab Rasulullah angkat di tangan kanan kita ini. Itu doa nak solat tu kena betul, kan. Kerana Rasulullah akan tarik melalui tangan kanan kita ni. Ditarik, dikeluarkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah mandikan kita, tuan-tuan. Dia mandikan kita dengan air telaga Kausar, tuan-tuan, dan diberi minum dan dihantar ke syurga. Sehingga orang ahli syurga kata apa, tuan? Itulah namanya, kalau kita dari universiti disebut apa? Ramai orang-orang yang masuk universiti, lepas tu ada alumni. Apa? Alumni universiti dulu. Inilah nerakai alumni. Ahli-ahli neraka yang dah masuk syurga, tuan. Dicop oleh Allah. Kenapa? Tengok, tuan-tuan. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dah dengar, kami dah lihat. Itu orang dalam kubur, tuan. Farji'na na'mal soleh, hidupkan kami sekejap-sekejap, ya Allah. Nescaya kami beramal soleh. Ada masa ini sedikit ini, tuan-tuan. Cintailah Rasulullah secinta mana mungkin kita mampu, tuan. Cuma harapan saya, tuan-tuan, ketika mana di depan Allah sahajalah kita hidupkanlah sunnah Rasulullah. Nak lebih lagi di Sayyidil Ayam, tuan-tuan, hari Jumaat, kalau boleh Masjid Banyumas ini adakan satu program cinta Rasulullah. Itu tak, tuan-tuan, kita tengok kalau majlis cinta Rasulullah, putih melepak, semuanya berjubah, tuan-tuan. Kenapa? Ketika itu Rasulullah memeluk kita, tuan. Orang yang pakai jubah lillahi ta'ala, tuan, kerana sunnah Rasulullah pakai serban. Ketika mana dia mengangkat ini, kata Allah saja Rasulullah peluk kita, kan. Kerananya dia terlalu sayang dengan umatnya akhir zaman. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang kamu paling sayang? Rasulullah diam, tunduknya. Tanya lagi, siapakah orang yang kamu paling sayang, ya Rasulullah? Rasulullah tak jawab lagi. Rasulullah tunduk. Ditanya, siapakah orang yang kamu paling sayang, ya Rasulullah? Bila Rasulullah angkat kepalanya, para sahabat ni, tuan-tuan, melihat Rasulullah berlinang air matanya, tuan. Dia menangis. Wahai sahabatku kalian, orang yang aku paling sayang adalah orang yang melakukan ibadah, tak pernah tengok aku, tak pernah hidup zaman aku, tapi dia taat dengan aku, melaksanakan tugas apa yang aku perintahkan. Siapa agak-agak orang tu, tuan?
Untungnya kita di akhir zaman tuan, janganlah lupa dengan Rasulullah. Rasulullah sahajalah penyelamat kita. Rasulullah sahajalah akan memberi kita lorongan laluan. Rasulullah lah yang izinkan akan telaganya yang dinamakan Kausar, minum airnya wahai umat. Barang siapa yang meminum air telaga Kausar ini, maka api neraka menjarakkan dia kerana dia tidak rela kerananya ada di dalamnya air telaga Kausar, sebabnya baginda Rasulullah punya, tuan-tuan. Jadi direnungkanlah tuan-tuan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Moga kita menghidupkan sunnah Rasulullah lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, tuan-tuan. Perbanyakkanlah selawat. Selalu saya pesan, walaupun kita ahli zikir sekalipun, tapi kalau hari Jumaat perbanyakkan selawat. Selawat macam mana, macam-macam bentuk selawat terpulang pada kita. Jangan bersilat, tapi selawatlah. Selawat paling pendek dah disebut dalam khutbah lepas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita baca mula-mula. Rasulullah sabdakan, barang siapa duduk dalam majlis ilmu itu, mula dia duduk, dia baca selawat sekali, umpama dia dalam keadaan berselawat aja sehingga hujung majlis. Duduk dalam satu majlis, tuan, dia berselawat sekali. Rasulullah kata, macam dia selawat sepanjang waktu. Punya hebatnya majlis ilmu. Sehingga Rasulullah kata gitu, selawatlah. Itu sebab tuan-tuan nak ada majlis ilmu, mulakan dengan selawat. Itu sebab saya ajak tuan-tuan untuk berselawat. Siapa yang ikut dia dapat, yang tak ikut boleh masalah. Itu sebab saya dah pesan, sebelum masuk ke masjid baca selawat, tuan. Dah diajarkan adab nak masuk masjid. Kenapa tak nak berselawat juga? Kasep lali wai lo ustaz, mula pukul lali ni kasep. Lain kali bawa dari rumah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kan dah diajarkan, dah ada kan? Saya dah turunkan itu kan. Puji Allah sebanyak pujian sampai depan masjid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma selawat. Lepas tu masuk doa, masuk surga. Jangan baca sekali, rayuannya takut tak ada. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Masuk. Masuk. Ada. Tak apa, saya tak faham. Sama juga. Masuk kata malaikat. Masuk, tak niat. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Muliakan dia. Dirikan kemuliaan. Nanti kita akan cerita kemuliaan dengan solat. Kalau masuk dah macam tadi, solat apa nak perlu buat? Ada kaedah dia tu. Lepas tu apa dia? Bakar tu solat kita baca. Umpama kita masuk dalam surga, tanam. Ini dah diajar. Jangan kelalaian lagi. Ya, kita dah, apa lagi kita di ujung-ujung ni, tuan. Tinggal sikit. Jangan buat yang lara. Tinggal sikit dah kita ni. Apa dia? Dunia nak kiamat, kan? Kalau tak kira kita kiamat dulu, je dunia kiamat, itu je. Pastinya kita je kiamat. Kiamat kita apa, tuan? Jiun. Tuan-tuan hadirin-hadirat dirahmati Allah. Kalau mengenai sunnah ini, macam-macam orang kata gini. Jangan dong. Kerana kita ikut Rasulullah, aku ikut Rasulullah, itu je. Itu kan orang Arab, budaya orang Arab. Aku lebih baik ikut orang Arab daripada ikut orang Melayu, ni tak tentu pasal. Ya, kan itu budaya, kan lebih baik kita tak, dia tak jamin aku masuk surga. Yang boleh jamin Rasulullah je. Aku ikut Rasulullah. Kau ikut orang Arab? Tak. Aku tak ikut orang Arab. Kalau orang Arab sekarang ni pakai gel, tak pakai serban. Ya kan? Itu sebab tuan-tuan hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan hari ini kalau Allah beri lorongan pada kita, bagaimana nak memakai serban mengikut sanadnya Rasulullah. Kita memakai serban kalimahnya la ilaha illallah pada umbun-umbun kita. Itu sebab Allah dah sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita letakkan dalam panji ataupun batu jembala patik, tuanku.
Kat mana? Batu Cembala Batik. Kat lutut. Dia tak ketinggian itu dia letak di atas kali. Dia ada ceritanya. Banyak sangat ceritanya tuan mengenai ndasmu ya. Ndasmu ya. Ndasmu ngono. Mak marah ngono. Ndasmu ngono le. Ojo kaya ngono. Disebut ndasmu juga. Orang batruk banget. Ya batruk juga kat sini juga. Itu. Kuping gereng-gereng krungu, kuping juga bukan weteng. Wah aku luwe malah ndasmu ngono, masak krungu. Kok nyapa wetengmu ngono? Ora. Ya mak ya, oh mak. I love you. Oke tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita cubalah bergerak sedikit demi sedikit. Kita mencintai Rasulullah dengan menzahirkan. Ungkap sudah tuan. I love you sudah. Adakah cukup? Tak tuan. Kalau ada makwa, ya perlu mungkin this is my card. Dia kasih card dia. Kau nanti berhubung senang. I tak ada handset lah. Oh never mind. Okay. Waiting for next day. Dibawanya yang padahal harga yang RM99. Dikasih. Oh bentuk macam mahal. Iya tuan. Pakai jubah tak semestinya yang mahal. Yang RM40 pun ada tuan. Dia memakai lebih mulia kalau orang yang harga RM200 tapi dia cekek dengan yang RM40. Ilallah minallah. Apa aku ini je ada? Itu lebih baik daripada yang RM200 dia pakai cekek. Tahu cekek? Sombong kan. Jubah aku kau tahu harga, kau tengok ni lain ni pun dah berapa ni. Dia cuba gitu. Apa punya manusia tu? Kesianlah yang harga RM40. Oh. Alhamdulillah. Ongkau RM40 ni harga. Tak apa, besok ambil ya kedai. Yang harga berapa? Yang RM20 ni. Lagi tegak. Nak sedekah benda yang baik, itunya. Barang baik. Okey, saya rasa itu sahaja. Mohon ampunan maaf tuan-tuan. Lepas ini kerana majlis bai'ah ni sedikit beza ya. Perlu ada dia punya macam kita solat. Ada solat berbeza. Ya tak, kita jangan jadi Syiah tuan. Imam kadang-kadang kat bawah, kadang-kadang imam ke atas. Habis kat Mekah tu imamnya ada kat tingkat separuh. Itu tempat kedudukan yang nak memuatkan lebih ramai orang. Memang dihaskan tuan. Ya, tapi kalau orang tak ramai, imamnya kat mana? Sama ada kat depan pintu Kaabah atau kat Eja Ismail. Tapi kalau time musim haji tuan-tuan, imamnya ada kat tingkat atas. Jadi imamnya macam kat belakang. Itu syariat saja. Ya, tapi makmum kat depan sana keliling Kaabah, dia ada kat antara sofa kan, dia Hajar Aswad ke atas tu. Saya dah pernah naik tuan. Bual-bual dengan sahabat saya. Sebab dia memang penduduk Mekah lah senang ceritanya. Tapi dua IC tuan. Satu Indon, satu Mekah. Cakapnya Indon aje lah. Oh dia tunjukkan macam gini, ini tempat azan. Mic-nya subhanallah. Bukan satu. Merucuk mic-nya. Patut suaranya ini macam iya, bunyi tak ada lah. Allah berngiung, tak ada. Tak ada punya. Semuanya ini macam. Kerananya menunjukkan kehebatan Masjidil Haram. Sekali ingat imamnya pakai ini. Ini apa? Tak ada. Mana nyongot. 2, 3 tuan. Bawah lagi. Betul? Ya Allah tuan. Kita ni hampir. Kadang penceramah sampai ngeten-ngeten suara tak ada tuan. Mic-nya berjubel. Iya, kesian. Pengalaman tuan tu. Nasib baik suara saya volume-nya boleh naik hingga ke 10. Ni pakai 5 je. Sebab dah ada ni tak apalah. Kalau tak ada berlaku tuan. Ya masa Covid ni ada satu tempat blackout tuan-tuan. Blackout gelap. Nasib baik dia ada lampu apa tu namanya? Emergency. Jadi ceramah diteruskan. Sekali ceramah, sekali cubang hidup pakai mic. Ustaz lagi tak dengar, ustaz pakai mic. Lebih bagus tak pakai mic, buang mic. Contoh. Okey, saya rasa itu saja. Any idea, suggestion or question? Persoalan dia. Bagaimana mungkin tidak berlaku di sini, berlaku di tempat lain. Kiranya ada setengah imam yang masih ada solatnya tu mungkin pakai baju Melayu, pakai gombang. Sedangkan makmum ada pakai jubah sarban tu, jadi macam mana kaedah? Kaedahnya macam mana ya? Itu mungkin ke Afrika lah tuan. Soalannya, kenapa dilantik imam tu? Soalan dia. Soal balik. Kenapa kau lantik?
Itu sebab Imam Syafi'i kaedah atau syarat orang jadi imam yang pertama apa tuan? Penampilan. Mempunyai ilmu fiqh yang tinggi. Ilmu fiqh disebut. Lepas tu kedudukan darjatnya lebih tinggi. Itu ada beberapa. Itu sebab kalau siapa-siapa yang dah berbai'ah imam, ada imam dah berbai'ah belum Imam. Nak jadi imam, ilmu imam kena ambil tuan. Ilmu imam ada syarat, ada 10 perkara yang imam wajib tahu tu. Berbai'ah lu. Ya, sebab saya dah membaikkan berapa tempat, saya tak ingat ya, banyak tempat. Mana tempat saya dia imamnya minta bai'ah. Saya cakap kalau masjid kumpulkan surau-surau di keliling, panggil imam habis satu majlis, ambil satu dan diturunkan ilmu imam. Kenapa? Kan dah disebut perlu bersanad. Imam dreba, contoh makmum bergayut pada imam, imam bergayut pada ramai yang pokok rambutan tuan, pada guru, dia cuma dapat tauliah aja. Itu sebab apabila saya membuat pembayahan atau penizazahan para imam, orang pejabat agama dia yang melenting, wah ini kan tugas pejabat agama, tak faham maksud imam rupanya tuan. Apa maksud imam? Maksud imam apa tuan? Pak, oh Pak imam kui apa? Pemimpin, ketua. Dan siapa itu imam? Pak, siapa imam? Imam Samudra. Siapa imam? Ya kita orang lelaki. Itu sebab Allah bagi satu doa kat kita. Apa dia? Wa ja'alna lil muttaqina imama, bukan makmuma, bukan. Jadikanlah aku ya Allah imam yang bertakwa. Siapa itu imam? Allah bagi lagi penerangan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Diri kamu itu siapa? Ya kita wong lanang ku imam. Jangan kat rumah bini jadi imam, suaminya makmum. Wedek wi. Keplak gemblung wi seneng. Lakinya paralyzed. Kau yang kau jadi imam, abang makmum. Bener ke? Walaupun lakinya tadi dah paralyzed tapi nak solat berjamaah, duduk, istrinya berdiri, boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi tidak boleh jadi imam kat masjid pula. Imamnya dah paralyzed, dia pun nak jadi imam juga, buatak juga, duduk kursi. Allah, makmumnya kena duduk kursi semua tuan. Sebab apa? Imam kok derajatnya rendah tu kenapa? Itu sebab kalau makmum pakai serban, imam tak serban, kan tu zalim, merendahkan darjat tu namanya. Kalau masih gitu maksudnya imam tu tidak memahami ilmu fiqh yang pertama tadi itulah. Jadi cara macam mana? Alon-alon dieling nih. Pak Imam, yo teko kelas lah. Kadang ni imam ada tuan. Satu tempat kalau kuliah saya ni pasal bersangkut dengan imam, dia tak nak datang. Dia datang imamkan lepas tu dibalik. Lepas tu waktu isyak dia datang imam. Tapi kalau jadi imam tu gue dek sini, astagfirullah, kok kepiye kita imam koyok ini. Kenapa? Dia tak faham ilmu imam. Dah bila qomat ni dia ambil mic, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dah kepiye tu kuwi? Makmume kecoa jalan urung takbir dia wis baca Fatihah. Kepiye to? Makmume kabeh ketinggalan, ora entuk tamam. Piye kuwi? Itu belajar nanti tamam, muafiq dan masbuk. Okey tuan, tadi macam mana alon-alon dieling ni apa? Tapi kuwi nang apreka ora apa. Dekat sini tak boleh lah. Okey, pertanyaan lain. Okey, cukup. Ya, lepas ini kita ada majlis, lebih kurang kita ambil 15 minit untuk dibuat penerangan ya, apa kaedah dia. Kaedah memakai serban ya, yang diajar oleh guru pada guru. Jadi akhirnya mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi
taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi dara wala nafa'a wala mauta wala hayata wala nusura la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahudina walau karihal kafirun. Linabil karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la ta'sir fa inna taysira kullu 'aysira 'alaika yasir. Allahumma tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul 'alim. Allahumma a'udzubika minal barasi wal jununi wal zuzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana ghfir 'anna adzaba inna mu'minun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azza khabar ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana fina wa la ma'ana wa la yanba'una syaqi wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina muqasirana li amalina kullu bi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku li hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.